Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, angka kes di luar sana sangat menakutkan sekali. Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Ya, menakutkan sekali. Ini sebahagian dari kubur 87,679 mangsa wabak COVID-19 di Brazil. Jika kita lihat lubang kuburnya dibuat besar, kemudian nanti kerenda-kerenda tersebut disusun rapat-rapat. Sebab itu kalau kita lihat kuburnya keadaannya rapat-rapat macam ni. Pasal begitulah kerenda di dalam lubang tu diletak rapat-rapat. Ini graf yang menunjukkan kematian setiap hari di Brazil bermula daripada Februari sampai kepada sekarang ini. Pada bulan Jun dan Julai di Brazil, kematian sehari adalah dalam lingkungan 500 hingga 1300. Apakah ini bukan sesuatu yang menakutkan? Ini baru di Brazil. Kalau kita lihat graf kes baru setiap hari di Brazil, setiap hari dalam tren menaik. Kes aktifnya juga dalam tren menaik. Sekarang ni dah ada 698,575 kes aktif pada Julai 26. Kemudian jumlah kes positifnya sudah 2.4 juta. Di Brazil ni kes yang sembuhnya belum stabil. Jadi naik turun gitu. Jadi maknanya kes di Brazil ni masih dalam tren menaik. Kalau kita lihat di India pula, ini sebahagian daripada pembakaran mayat. Inilah orang Hindu kan, mayatnya dibakar kan. Ini sebahagian daripada pembakaran mayat 33,448 mangsa wabak COVID-19 di India. Ini kes kematian di India pada bulan Julai, 500 hingga 750 kematian sehari. Kalau kita lihat daripada graf kematian setiap hari inilah. Jadi maknanya di India sekitar 500 hingga 750 orang mati setiap hari akibat daripada wabak COVID-19 ini. Angka kematian yang begitu tinggi setiap hari. Ini yang di India pula. Cuma ada satu kes pada bulan pada 16 bulan Jun dahulu, kes kematian hari tersebut adalah 2,000 lebih. Tu yang paling tinggi lah tu. Bila kita lihat kes baru setiap hari di India ni, kita masih melihat tren yang menaik. Pada 27 hari bulan tu 49,900. Senang cakapnya 50,000 kes baru pada hari tersebut lah. Bayangkan di India pertambahan kes pada hari tersebut 50,000. Dan ini dalam tren menaik dan mengakibatkan aktif kesnya sekarang sudah hampir 0,5 juta orang kes aktif di sana. Dan India telah merekodkan 1.4 juta kes positif COVID-19 ni. Di India ni tren aktif kesnya masih lagi menaik kerana kes barunya lebih tinggi daripada kes yang sembuh. Jadi itu yang menyebabkan dia belum nampak puncaknya dan kesnya masih terus menaik, kes aktifnya. Ini pula di Amerika. Di Amerika ni kan pada April 17 dulu kematiannya lebih daripada 4,000. Jadi kalau kita lihat gambar ni, kuburnya digali panjang besar macam tu kan. Kemudian kerendanya disusun begitu rapat dalam sebuah lubang kubur besar kerana kematian setiap hari begitu ramai lah. Jadi untuk nak memudahkan kerja, mengebumikan lah jadinya. Kalau kita lihat itu kan, jadi kerendanya tu disusun rapat-rapat macam gini ni. Jadi begitulah nampaknya. Kalau di Brazil tadi kita nampak macam ada muka saudara mara. Kalau di Amerika ni tak ada. Ini semua pekerja yang melakukan pengkebumian tersebut. Tak nampak pun saudara-saudara yang datang melihat pengkebumian mangsa. Ini kes kematian. Walaupun kita nampak trennya sudah menurun, tapi ini kan menaik semula di sini ni kan. Ini kematian. Jadi pada bulan Julai di US ni kematian sehari adalah sekitar 250 hingga 1,200. Jadi setiap hari lebih kurangnya 250 hingga 1,200 kematiannya. Jadi ini pada minggu sekitar apa ni lah
minggu ketiga bulan Julai ini sampai 1,000 lebih kematiannya. Jadinya walaupun angka kematian sehari sudah menurun, tetapi ia masih lagi tinggi lah macam ni kan, 1,000 lagi, 1,200 kes sehari. Bukan kes, ialah kes kematian lah. Jadi bila kita lihat kes baru di Amerika masih dalam trend menaik. Walaupun satu ketika dulu dia dah menurun, tapi menaik semula ni selepas daripada yang kes demonstrasi secara besar-besaran itulah, kes yang menaik semula mendadak tinggi begitu, dan mengakibatkan kes aktifnya juga menaik mendadak begini. Jadi yang kes aktifnya sudah 2.1 juta dan kes positifnya 44 juta. Kematiannya sudah menurun, naik semula. Jadi ikutlah dia kan. Bila kita lihat keseluruhan di peringkat dunia pada bulan Julai, kematian sehari adalah dalam lingkungan 3,400 hingga 9,750. Jadi garisan merahnya daripada yang serendah ini 3,419 pada 7 Julai sehingga setinggi 9,750 pada 24 Julai. Pada 27 Julai kematian adalah 6,625. Tinggi itu Kalau kita lihat kes baru di peringkat dunia ini, pertambahan kes setiap hari adalah dalam lingkungan 200 hingga 330 kes setiap hari. Maknanya setiap 3 hingga 5 hari pertambahan kes baru adalah sebanyak 1 juta. Ini sangat menakutkan sekali. Dan sekarang ni kita masih lagi dalam trend menaik. Jadi bila nak menurunnya? Kalau kita lihat negara-negara besar tadi, Brazil, India sama Amerika tu masih dalam trend menaik kan. Jadi ini kita lihatlah dalam di peringkat dunia pun kesnya masih dalam trend menaik. Jadi ini yang sangat-sangat menakutkan kita. Lebih-lebih lagi apabila kita merujuk balik kepada negara kita di mana kes aktifnya menaik semula setelah pada 9 hari bulan Julai hari itu kita merekodkan kes aktif terendah iaitu 63. Kini pada Julai 27 dia sudah menaik ke 179. Dan kalau kita lihatlah grafnya di dalam bulatan merah ini ada trend menaik. Nah, ini yang sangat berbahaya kepada kita. Kalau dia menaik, ini terus menaik, nanti berlaku seperti yang berlaku di Australia dan di Jepun. Kita harapkan dengan segala yang dilakukan oleh kerajaan memperketatkan sedikit semula kan macam bermula daripada 1 Ogos ni diwajibkan memakai pelitup muka. Mudah-mudahan kes aktif ini akan menurun semula jadi kita harapkanlah mudah-mudahan kita semua rakyat Malaysia terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan untuk kita menjaga agar penularan virus corona ini kita dapat hentikan. Sama-samalah kita mematuhi SOP. Jadi sekian untuk perbincangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.